Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada Profesor Azmiza dan rakan-rakan sekalian. Saya akan share dengan anda semua pada hari ini berkenaan dengan masalah penyalahgunaan dadah dan kesannya terhadap kesihatan mental. Jadi masalah penyalahgunaan dadah ni adalah merupakan satu masalah sosial dan masalah ini adalah berlaku secara global dan sukar untuk dikawal. Jadi kalau kita tengok statistik di Malaysia, pada tahun 2016 terdapat 14 kes melibatkan kanak-kanak yang berusia 10 hingga 12 tahun. Kemudian kes meningkat kepada 64 kes pada tahun 2017 melibatkan kanak-kanak juga. Kemudian pada tahun 2017 juga kita tengok terdapat trend peningkatan di kalangan remaja dan belia. Okey, nisbah kebangsaan penyalahgunaan dadah di Malaysia adalah sebanyak 450 kes bagi setiap 100,000 penduduk di Malaysia. Okey, jadi saya akan share dengan anda macam mana dadah yang biasa digunakan di Malaysia ni menjejaskan fungsi otak dan tingkah laku manusia. Okey, antara dadah yang biasa digunakan di Malaysia adalah pil kuda, syabu, ekstasi dan heroin. Okey, yang pertama adalah pil kuda. Pil kuda ni bahan asal dia adalah daripada amfetamin dan dicampur dengan bahan-bahan lain. Okey, cara pengambilan pil kuda adalah dibakar dengan peralatan khas dan asap dia disedut. Teknik ni dipanggil chasing the dragon. Okey, pil kuda ni memberi kesan kepada bahan kimia dalam otak yang tiga: serotonin, norepinefrin dan dopamin. Okey, pada serotonin, bahan kimia serotonin adalah untuk mengawal tahap rangsangan, mood, selera makan, tidur dan kesakitan. Okey, apabila penggunaan pil kuda ni, dia akan mengganggu serotonin ni. Dia menyebabkan orang yang ambil pil kuda ni tak rasa lapar, berhalusinasi dan cenderung untuk bertindak agresif. Okey, pada norepinefrin pula, dia adalah untuk mengawal respon pertahanan seperti elak, lari atau lawan. Jadi apabila menggunakan pil kuda, dia menyebabkan individu tu terlalu lambat untuk respon kepada bahaya. Contohnya seperti kepanasan, serangan ataupun kemalangan. Okey. Kesan bahan kimia yang ketiga adalah dopamin. Dopamin adalah untuk memberi ganjaran dan kenikmatan. Okey. Apabila penggunaan pil kuda menyebabkan berlaku paranoid, halusinasi, tegangan otot dan tubuh menjadi menggeletar. Okay. Kesan ketagihan pil kuda ni menyebabkan seseorang boleh jadi cepat marah, bertindak agresif, hilang rasa malu dan hilang kewarasan dan menyebabkan penyakit mental. Okey, dadah jenis yang kedua adalah syabu. Syabu ni menyebabkan ketagihan melampau. Dadah ni adalah sejenis dadah perangsang, dikenali sebagai ais, batu ataupun kristal. Syabu ni tak ada kegunaan untuk sebarang perubatan. Okey, cara penggunaan syabu sama seperti pil kuda tadi, chasing the dragon. Dia boleh menyebabkan seseorang berhayal selama 10 saat. Syabu dia merangsang pengeluaran dopamin yang banyak, di mana pengeluaran dia 8 kali ganda daripada fungsi normal otak kita mengeluarkan dopamin. Apabila dia keluar terlampau banyak dan selalu penggunaan syabu ni menyebabkan sel-sel yang mengeluarkan dopamin ni rosak. Oleh itu pengguna syabu sentiasa rasa kurang puas dan dia nak ambil syabu lagi banyak. Ketagihan syabu ni menyebabkan berlaku hilang selera makan, gangguan tidur, perubahan mood dan psikosis serta gangguan mental. Okey, seterusnya adalah pil ekstasi. Yang ni paling popular di kalangan remaja. Dia dikenali sebagai MDMA. Dia ada methylen, dioxy, methamphetamine dan amfetamin. Pil ekstasi ni mengurangkan pengeluaran serotonin dan dalam masa yang sama dia akan mengeluarkan dopamin, menyebabkan pengguna ekstasi ni berasa hayal dan high lah. Okey, apabila lepas digunakan menyebabkan terjadinya calm down yang menyebabkan orang tu rasa letih je. Apabila digunakan secara berpanjangan menyebabkan ketagihan yang menyebabkan perubahan mood, hilang selera makan dan sukar tidur. Okey, yang terakhir adalah heroin. Dadah jenis heroin ini diambil melalui suntikan, hidu ataupun hisap. Tubuh kita menghasilkan opiat untuk mengawal kesakitan. Jadi heroin juga ada function yang sama. Dan dia juga merembeskan dopamin, menyebabkan orang yang ambil heroin ini dia sentiasa berasa hayal. Okey. Heroin disebabkan dia boleh ambil melalui suntikan, dia menyebabkan pengguna heroin juga terdedah ataupun berisiko tinggi untuk mendapat penyakit HIV dan hepatitis. Okay, jadi penggunaan dadah tadi boleh menyebabkan berlakunya psikosis. Psikosis ni antaranya adalah halusinasi dan delusi. Halusinasi ni dia ada dengar suara, dia nampak bayangan ataupun dia rasa yang benda tu tak nyata pun.
Delusi ni adalah kepercayaan diri yang dia rasa betul tapi sebenarnya tak betul pun. Di mana psikosis ni adalah tak boleh bezakan yang mana realiti dan imaginasi. Antara penyakit mental yang boleh disebabkan penyalahgunaan dadah secara berpanjangan ini adalah anxiety, depression dan skizofrenia. Anxiety disorder ni dia tak sama dengan anxiety biasa. Anxiety biasa tu semua orang ada. Kalau anxiety biasa tu, contoh kalau kita nampak anjing, kita rasa cemas, kita rasa sebab kita takut. Jadi bila anjing tu dah tak ada, kita dah tak rasa takut lah. Jadi kalau anxiety disorder ni, dia risau yang berpanjangan. Dia rasa benda tu macam sentiasa ada. Dia tak boleh nak kawal pemikiran dia. Seterusnya adalah depression. Depression atau kemurungan ni adalah penyakit. Kalau dia teruk sangat, dia boleh ada simptom psikosis yang saya sebutkan tadi. Depression ni kita boleh tengok lah pada perubahan tingkah laku orang tu. Contohnya kalau orang tu periang sebelum ni, tiba-tiba dia asingkan diri, tak nak bercakap dengan orang. Skizofrenia ni pula, dia ada psikosis tadi, sama ada halusinasi ataupun delusi yang menjejaskan fungsi kehidupan seharian. Jadi ketiga-tiga penyakit ni, penyakit mental, perlukan rawatan psikiatri. Daripada apa yang saya cerita tadi, dadah ni menyebabkan gangguan fungsi otak dan tingkah laku manusia. Jadi kalau kita ada ternampak kawan-kawan ataupun ahli saudara mara, ataupun individu yang kita kenal yang terlibat dalam aktiviti ini, jadi kita hendaklah bantu diorang supaya tinggalkan perkara ni, supaya tak terjadinya masalah penyakit mental. Jadi kalau dah jadi penyakit mental, dia perlukan rawatan psikiatri, mungkin sama ada jangka masa pendek ataupun jangka masa panjang. Antara faktor penyalahgunaan dadah adalah disebabkan sikap ingin tahu dan mencuba, dan juga pengaruh rakan sebaya. Mungkin individu ni dia pergi ke parti ataupun duduk lepak dengan rakan-rakan, tiba-tiba ada yang menggunakan dadah, jadi dia rasa nak cuba, nak ingin tahu, kemudian menyebabkan dia ketagih. Seterusnya adalah kurang perhatian dan kasih sayang ibu bapa yang corak, ibu bapa yang bersifat pengabaian, yang ni terlalu mungkin sibuk bekerja dan mengabaikan anak-anak yang mendapat kurang perhatian, jadi lebih duduk dengan rakan sebaya, dan rakan sebaya pula terlibat dengan masalah sosial seperti penyalahgunaan dadah, kurang didikan agama, pengaruh media masa, mungkin dalam filem ataupun drama yang menunjukkan bila ambil dadah boleh kurangkan tekanan, tapi pada kesan jangka panjang menyebabkan berlakunya masalah psikosis dan penyakit mental. Ataupun daripada latar belakang keluarga, mungkin sosioekonomi keluarga yang lemah, duduk di kawasan kejiranan yang terlampau padat dan terdapat banyak penagih dadah di kawasan tersebut, ataupun kawasan yang berisiko tinggi ada penjualan dadah di kawasan tersebut, menyebabkan berlakunya faktor risiko untuk individu terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Antara intervensi yang boleh digunakan untuk masalah penyalahgunaan dadah ini adalah melalui pengawasan ibu bapa yang baik. Ibu bapa kena ada sikap keibubapaan yang autoritatif, yang ni dia lebih kepada hubungan baik antara ibu bapa dan anak. Dia kena pastikan perkembangan anak, kena tengok kawan-kawan anak-anak dia, dia hadkan masa keluar anak daripada rumah, dan kena sentiasa pemantauan aktiviti anak-anak. Seterusnya adalah pendidikan kesihatan. Pendidikan kesihatan ni boleh diterima melalui ibu bapa ataupun di sekolah, ataupun oleh NGO berkaitan dengan kesan terhadap penyalahgunaan dadah. Seterusnya kaunseling. Kaunseling ni boleh diberikan untuk prevention sebelum terlibat dengan penyalahgunaan dadah, dan semasa penyalahgunaan dadah yang belum pada stage yang menghadapi psikosis ataupun penyakit mental. Kalau dia ada psikosis dan penyakit mental, dia kena rawat dulu. Selepas tu barulah kita boleh beri kaunseling untuk dia ubah tingkah laku dan pemikiran dia supaya tinggalkan aktiviti penyalahgunaan dadah. Seterusnya adalah memperketatkan undang-undang. Ini adalah di bawah kuasa kerajaan supaya penagih dadah ni dia takut untuk terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Itu saja perkongsian saya pada kali ini. Mungkin saya boleh perbaiki diri saya untuk present dengan lebih baik, berkongsi maklumat yang lebih baik dan lengkap.
Terima kasih kepada semua yang sudi mendengar. Assalamualaikum.